kita tidak boleh bergembira di atas kecelakaan yang berlaku ke atas saudara Islam kita. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Hari ini kerana politik kan, kerana dunia politik, manusia membenci melampau-lampau sehingga lupa yang dibenci itu juga Muslim. Yang dibenci juga adalah umat Islam. Kerana politik, kita semua bermusuh. Saling bermusuh, saling benci-membenci. Apa yang berlaku? Musuh Islam bertepuk. Bagus. Orang Islam dan parti ni, orang Islam dan parti ni, orang parti Islam ni bergaduh sama-sama. Manakala orang bukan Islam mengukuhkan perpaduan mereka. Mengukuhkan perancangan mereka. Mengukuhkan lagi. Adakah mustahil semua umat Islam di dalam semua parti politik bergabung atas kesedaran yang sama? Islam perlu tertegak di bumi Malaysia dengan sebenar-benarnya, dengan kuasa daripada mana? Masya Allah. Adakah impian itu mustahil untuk dicapai? Tidak. Tidak mustahil untuk dicapai. Kalau semua boleh menepis agenda-agenda peribadi, agenda-agenda politik, agenda keturunan, agenda kroni, tetapi meletakkan agenda agama Islam teratas. Hanya Islam yang boleh menyatukan. Sama ada kamu Cina ke, India ke, Melayu ke, tapi atas dasar Muslim, atas dasar Islam, hanya Islam yang boleh menyatukan. Muslimin muslimat, kalau kita berjuang di atas bangsa Melayu, di atas Melayu, di sana ada Muslim di kalangan Cina dan India, muslimin muslimat. Tapi kalau berjuang di atas agama Allah, pasti dapat pertolongan Allah. Pasti Allah akan satukan hati-hati. Masya Allah, muslimin muslimat. Dan jangan pernah putus harap dan putus doa. Suatu hari nanti umat Islam daripada mana-mana parti politik bersatu benar-benar demi menegakkan la ilaha illallah, kalimah Allah yang tertinggi. Masya Allah, muslimin muslimat. Jadi berkenaan dengan apa yang berlaku, kesedihan yang berlaku semalam, bahkan ramai yang bergembira semalam. Masya Allah, cukuplah kalau kita mengucapkan kalimah syukur tanpa menghina. Cukuplah kita mendoakan tanpa kita mencaci maki. Subhanallah, undang-undang telah pun tertegak. Masya Allah, kan apa yang berlaku dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan kebaikan buat seluruh ahli keluarganya. Mudah-mudahan kita dan keluarganya mendapat hidayah, mentaati perintah Allah, kan, berubah, berhijrah, menutup aurat, mengubah cara hidup dengan cara hidup Islam. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita berdoa, ya Allah, ya Rahman. Mungkin tuan-puan perasan atau tidak, saya tak pasti. Tapi saya selaku orang yang dituju, setiap kali saya buka, sehingga saya trauma nak buka FB. Kerana pihak-pihak yang menghina, mengeji, mengecam. Tuan-puan sekalian tahu atau tidak, hari ini di antara punca manusia bunuh diri, remaja-remaja di seluruh dunia, bahkan kita boleh tengok artis-artis terkenal di Korea, di negara-negara bukan Islam yang lain, antara faktor utama bunuh diri ialah kerana cyberbully, pembulian di alam maya, pembulian cyber. Ramai mana orang tekanan jiwa dan mental akhirnya tutup akaun media sosial kerana kekejaman, kata-kata kecaman, nista, pembulian cyber. Muslimin muslimat, saya seorang wanita, saya seorang manusia biasa.
Saya juga menghadapi tekanan begitu. Saya cuba lalui hari-hari dengan meletak tepi. Walaupun setelah saya baca, saya tengok, kemudian saya tolak tepi. Lepas tu saya harungi dan saya hadapi kenyataan bahawasanya saya kena teruskan apa yang agenda hari-hari itu. Apa yang kena buat, apa yang kena buat, apa yang kena buat. Memang mudah untuk orang luar berkata, Ustazah buat tak tahu je, Ustazah tolak tepi, Ustazah jangan baca. Bila saya perlu buka media sosial untuk urusan kerja, mereka-mereka yang konsisten tag saya dengan tujuan supaya saya nampak apa yang mereka tulis, memang akan naik pada wall saya. Bila saya dah terbaca apa yang dia tulis, maki hamun semua, saya akan terbaca pula komen-komen geng-geng mereka. Saya lihat ada satu gambar. Gambar saya dengan anak Datuk Seri Zahid Hamidi yang ditularkan oleh pihak-pihak. Tuan-puan, kalau siapa yang pernah hadir majlis ilmu di tempat kalian, di mana-mana saja, di Sabah, di Sarawak, di kampung, di bandar, kalian akan tahu bagaimana sikap saya terhadap jemaah. Habis ceramah 2 jam, saya akan berdiri menyantuni jemaah yang hadir sampai jemaah terakhir. Walaupun kaki saya dah letih, dah penat dan saya dah nak hampir pitam, walaupun perut saya kelaparan, saya akan santuni. 1,000 orang hadir, 2,000 orang hadir, siapa yang nak jumpa, yang nak ambil gambar, saya akan santuni semua. Saya tak pilih-pilih siapa pun. Makcik, orang kampung, saya tak pernah pilih VIP ataupun orang yang tidak ada apa-apa. Orang yang wangi ataupun orang yang busuk. Orang yang tinggi ataupun yang rendah. Gambar tersebut diambil ketika saya ada menyampaikan satu majlis ilmu. Kemudian anak Datuk Seri Zahid Hamidi pun datang. Dia perkenalkan dirinya, saya pun tak kenal. Dia kata, Ustazah nak ambil gambar. Lalu kami mengambil gambar. Dan beliau mungkin share di akaun media sosial. Apa yang berlaku sampai hari ini? Saya dikata tali barut. Saya penunggang agama, penjual agama. Bahkan pada video saya dengan Ifah Raziah dikata ini drama, Ustazah, hipokrit. Lepas tu makin hamu dengan segala jenis binatang, segalanya ini. Tuan-puan sekalian, apa yang kalian buat sebenarnya? Apa yang kalian rasa bila boleh jadi pembuli cyber? Apa yang kalian rasa? Adakah tidur malam kalian tenang? Adakah hari-hari, adakah solat kalian khusyuk? Dengan menghina seseorang yang kalian tak pernah jumpa, kalian tidak pernah tahu. Saya akan ambil gambar dengan siapa sahaja. Anda yang pernah hadir majlis ilmu saya, di mana-mana, saya akan berdiri dan melayani. Anda dah balik sampai rumah, saya masih lagi berada di tempat. Kalau Sabah Sarawak, kalau kuliah mana-mana, pukul 1 malam, pukul 2 malam lagi tak habis, saya tak balik walaupun saya dah nak pitam. Saya seorang yang sangat-sangat suka meraihkan dan tidak mahu menghampakan harapan orang. Dan bila ada satu keping gambar orang yang hadir majlis ilmu adalah di kalangan mungkin orang yang dibenci, saya turut sama dibenci, bahkan lebih dahsyat kebencian anda terhadap saya melebihi daripada orang tersebut. Saya tidak ada langsung berkaitan dengan mana-mana parti politik. Saya berkata di hadapan Al-Quranul Karim. Secara rasmi ataupun secara langsung saya tidak ada. Tapi apabila tiba waktu mengundi, saya akan menjalankan tanggungjawab saya yang saya akan jawab di hadapan ilahi. Saya akan memilih dan memangkah pemimpin yang beriman di bawah pimpinan dan jemaah parti yang menegakkan kalimah Allah yang suci apabila tiba hari mengundi. Tuan-puan sekalian, saya ada darah keturunan orang yang aktif dalam politik.
atuk saya bekas YB, moyang saya, bapa saudara saya hidup dalam keluarga yang politik, keluarga yang terlibat dengan perjuangan ayah saya. Tetapi bila saya masuk dalam medan dakwah ini, saya memang beri all out. Saya susun strategi bersama dengan tim suami. Agenda dakwah yang disusun, yang telah meragut lena tidur, rehat. Sebab itulah jiwa. Dan walaupun datang orang-orang politik, saya tetap tegar mengatakan saya akan berada di jalan dakwah ini sampai mati. Kalian kekal berjuang di jalan yang penuh ranjau itu, pada jalan perjuangan memimpin masyarakat. Biar saya berada di sini. Tapi begitulah manusia. Dan malam tadi Allah izinkan saya membaca penulisan yang saya sangat hormati Tuan Guru Datuk. Tuan Guru Datuk, saya bekas Sahibu Samah Dr. Zulkifli Al-Bakri. Pada lewat malam Allah izinkan saya baca. Sebelum ni memang saya dah tengok Dr. Zulkifli Al-Bakri menuliskan satu artikel bagaimana kita harus merespon ataupun menyantuni hukuman yang dijatuhkan oleh Datuk Seri Najib ataupun kepada pemimpin. Cuma malam tadi Allah izinkan saya baca daripada awal sampai bawah tulisan ilmiah yang sangat panjang, menjadi satu penawar hati saya. Penawar. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Tapi mungkin orang tak baca apa yang dituliskan, yang dijelaskan. Ujian yang datang 2 minggu, 3 minggu ini, tuan-puan sekalian, bermula daripada satu perkongsian yang saya sentuh berkenaan dengan jangan mencaci, jangan menghina, jangan bergembira sehingga menghina dan mencaci seseorang, walaupun orang Islam ataupun bukan Islam, yang ditimpa musibah. Bukankah itu suatu musibah bagi seorang pemimpin yang penghujungnya adalah di penjara, yang penghujungnya adalah dalam keadaan yang sangat hina, tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, dalam penyataan saya pada waktu itu langsung tidak ada menunjukkan bahawa saya membela, tidak. Bahkan sebaik saya sebut begitu, sambungan adalah keadilan telah ditegakkan. Kita perlu menghormati keputusan mahkamah dan jangan menabur fitnah kepada pihak mahkamah bahawa mahkamah tidak berlaku adil. Demi Allah saya sebutkan hal demikian. Tetapi pihak-pihak tertentu hanya cut pada bahagian itu saja yang depan. Dan di belakang saya sebutkan ciri-ciri pemimpin yang perlu kita pilih. Pemimpin yang beriman, syakhsiah dirinya benar, dan syakhsiah keluarga juga perlu benar. Kemudian kita sambung dengan doa. Tetapi semua itu dipadam dalam media sosial. Tuan-puan sekalian. Tuan-puan. Tapi bila saya baca apa yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri pada malam tadi, Dr. Zulkifli menuliskan dengan sangat tertib, dengan sangat baik. Dan pada bahagian-bahagian bawah, Dr. Zulkifli menyusun dengan sangat cerah, sangat jelas. Beliau menuliskan, bergembira di atas kemenangan, bukan dengan cara menghina, mencaci. Dan beliau juga menuliskan satu poin yang sangat penting pada poin-poin seterusnya adalah, seburuk apapun manusia, seburuk apapun pemimpin, jika masih ada kebaikan yang boleh dikenang, maka bersederhanalah dalam menghina, mencaci. Bahkan dibawakan satu kisah seorang pemimpin yang sangat jahat, yang sangat zalim pada satu rakyat. Subhanallah, kemudian ada ulama ketika itu tetap memberikan pendidikan kepada rakyat. Apabila pemimpin itu dijatuhkan sekian-sekian,
kerana pemimpin yang begitu kejam, bahkan kekejaman itu sangat jelas menzalimi rakyat secara zahir, tetapi kerana ada sedikit kebaikan, maka menyejukkan hati kepada ummah ini supaya jangan sampai melampaui batasan yang Rasulullah sendiri pesan, jangan kamu keluarkan perkataan hina, keji, perkataan yang kotor daripada lidah, walaupun dalam keadaan meraihkan kemenangan kepada orang kafir, walaupun meraihkan kemenangan sesama saudara Muslim. Sebenarnya itu sahaja mesej yang saya nak sampaikan. Pada ketika itu sahaja mesej. Dan tidak ada sedikit pembelaan. Dan tidak ada sedikit pun saya menyatakan keraguan pada mahkamah. Bahkan saya menyatakan secara jelas keadilan telah ditegakkan. Jangan fitnah kepada apa-apa pada mahkamah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar.